Beep, 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 beep. It's caught in the crossfire. It's caught in the Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atas saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Udin. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Okay, masih lagi nak bersembang mengenai ni lah aplikasi. Dia tak adalah baru kan, dia cuma dijenamakan semula ataupun dibeli oleh company besar iaitu Daxi. Okay, sekarang ni dikenali sebagai AirAsia Ride. Tony Fernandez kata ni tadi nak buat e-hailing lah, so dia beli Daxi tu, ada buat AirAsia Ride. Okay, ceritanya hari ni ialah berkenaan dengan tambang. Okay, tambang. Okay, macam ni. Cerita pasal tambang so bila e-hailing ni lah, kita MOT pun dah dicakap ni, yang MOT yang sebelum ni, yang tu yang Anthony Lok punya, dia dicakap tak ada harga ceiling untuk e-hailing. So itu memang orang kata terpulang kepada company e-hailing, syarikat e-hailing untuk tentukan harga. Okey, disebabkan itu tapi itulah minta apa nama ni, kalau boleh MOT kita yang baru ni dilantik sekali lagi, Wika Siong, supaya boleh pun kata memperbaiki undang-undang sedia ada ni. Okey, boleh dibincangkan kat parlimen ke apa ke kan. Okey, tak ada harga ceiling. Sebab itulah apa orang kata kebanyakan syarikat e-hailing ni buang harga sesuka hati kan, buang harga sesuka hati, buat harga tu rendah sangat, promo, maksudnya rendah sangat tu sampai memang kalau murah tu memang murah, tak ada company EHO akan top up ke apa benda, tak ada. Murah tu memang murah. Sebab nak apa orang kata, nak tarik pelanggan punya pasal. Okey, sebut pasal harga murah dan promo ni. Okey, yang ini memang aku rasa semua company e-hailing menggunakan cutthroat strategi ataupun strategi kerat leher. Tapi kerat leher tu sama ada kerat leher ke pemandu ataupun kerat leher ke syarikat. Okey, setakat ni, okey, sepanjang berapa tahun aku ni, tahun ke-6, tahun ke-7, aku dah tak ingat dah. Tahun ke-6 rasanya ni, 2021 ni. Okey, apa nama ni, company yang membuat strategi kerat leher ni dan kerat leher tu ke syarikat adalah Uber sahaja yang buat macam tu. Okey, Uber sahaja yang buat macam tu. Company e-hailing lain, syarikat e-hailing lain, semua buat apa orang kata strategi kerat leher, tapi dia ke pemandu lah dan rakan penghantar kan. Dia buat strategi kerat leher ni, tapi dia ke pemandu dan penghantar. Dia tak macam Uber. Okey, Uber dia kalau dia buat harga murah macam mana sekalipun, penumpang bayar murah pun, dia akan top up lah. Contoh kata tambang tu RM10 kan, penumpang cuma bayar RM10, tapi Uber akan top up RM5 ke RM8, Uber akan top up. Okay, ini Uber punya style dululah. Dan Uber dulu biasa dia buat quest, maksudnya dulu pagi memang orang kata meriah ni. Aku pun antara orang yang suka layan quest pagi. Pagi tu kau kena complete daripada pukul 6 pagi tu sampai pukul 10 ke 9 je tu, lebih kurang kena complete berapa trip dah aku tak ingat kan, 5-6 trip ke apa. Lepas tu kau dah ada bonus. Lepas tu kalau kau dapat complete berapa trip yang dia bagi tu, dapat lagi bonus.
Banyak. Dulu Uber memang rajin bagi insentif yang macam tu kan. Sebab tu Uber sampai hari ni Uber sampai hari ni masih tak buat untung, babe. Kena pula sekarang sampai dia belah daripada Asia Tenggara. Dia walaupun dekat US je, dia kalau kat US dia punya lawan Lyft lah. So dekat sana pun masih dia buat benda yang sama. Masih tak buat untung lagi. Okey. Nak cerita macam mana sampai pengalaman ni Uber boleh belah daripada Asia Tenggara ataupun Malaysia khususnya. Okey, ni yang aku nampak lah. Kalau korang ingat dulu yang mana yang lama-lama ataupun korang pernah guna Uber dan Grab tahun 2016 2017, aku rasa benda ni 2016 yang ada promo di mana Uber buat satu passenger tu boleh guna dalam trip dekat-dekat lah, maksudnya minimum fare RM5 kan. Dalam berapa, mungkin 3 km 4 km punya perjalanan, korang cuma bayar RM1 sahaja. Okay, Uber RM1 dan unlimited. Banyak trip boleh pakai. Okay, banyak trip boleh pakai lah. Yang itu, yang trip dekat-dekat jadi berapa belah ringgit tu, RM12, RM13, RM16 pun ada. So maksudnya penumpang bayar RM1, yang balance belah-belah ringgit tu Uber yang bayar kepada pemandu lah. Berbeza dengan Grab masa tu. Okay, Grab buat sama juga, yang trip dekat-dekat tu RM1, tapi cuma 10 trip saja ataupun 10 perjalanan saja yang boleh. Kalau tak silap aku 10 lah, 10 saja untuk satu penumpang. Okay. So lepas tu yang tu antara promo yang aku tengok yang paling gila lah masa tu. Okay. Main gila masa tu. Dan aku rasa yang buatkan Uber jadi tak tahan ni sebab yelah, Grab dia 10 kali je boleh kan, yang RM1 tu, yang Uber unlimited. Tak ke ramai orang guna Uber masa tu. So Uber dah kena bayar dekat driver dia kan. Tu satu. Lepas tu kalau korang ingat Uber dia lah dia fare airport, tambang airport, tambang ke KLIA. Kalau kau ingat, dia last turun sampai ke RM65. Dia tak silap aku, mula-mula dulu RM90 silap aku. RM90, lepas tu dia turun jadi RM75 je silap aku. Lepas tu dia turun RM65. Tapi dia Grab dia keras dekat RM65 tu je. Dia tak ada tambah apa-apa ke apa, tak ada. Cumanya Uber walaupun dia dah turun sampai RM65 tu, dia ada tambah lah insentif lagi, kalau ada search lagi bagi kan. So harga tu apa kata jadi tinggi lah, dapat jugalah RM80 ke RM90. Tapi tu kena main time apa orang kata peak hour lah kan, pagi atau petang lah. Kalau kau dapat tengah hari dapat tegak jugalah RM65 kan. Tapi di sebalik apa nama ni promo yang gila babun, terlalu gila babun juga ni, menyebabkan Uber apa orang kata mengaku kalah. Aku rasa lah sebab dia dah pegang-pegang. Jadi tengok Grab kan, Grab walaupun harga dia tinggi, korang kena ingat harga Grab walaupun tinggi, orang masih guna Grab, babe. Orang masih guna Grab. Sebabnya satu, masa tu apa nama ni, Grab dia apa nama ni, driver boleh tengok, pemandu boleh tengok apa kata penumpang tu nak pergi mana, harga berapa kan. Boleh lah nak apa kata time job tu masuk, boleh lah decide nak ambil atau tidak. Okay. Macam Uber pula tak ada benda tu kan. Dia job masuk memang nampak address orang tu kat mana, nak ambil tekan kan, kau pergi dekat orang tu, start trip, orang tu naik kereta start trip, baru nampak orang tu pergi mana, tapi fare pun tak tahu berapa. Okay, sebab aku ingat lagi 2 trip Malang ni time aku baru start lah. Aku dapat pergi PD ke kawan Uber punya trip,
Aku ingat lagi sampai hari ni RM97 sampai PD RM97. Lepas tu ada satu trip pergi pergi Seremban. Pergi Seremban tu berapa lah aku tak ingat, 60 berapa ringgit ke 70 ringgit lebih. Fare Uber memang cap ayam lah. Dia jadi macam mana tau, fare Uber ni dia dalam town okey kan, Grab pun dalam town macam okey, tapi dia, kalau apa kata Grab ni kalau long distance lagi lazat kan. Sebab aku pernah dapat Uber, dapat pergi Kota Warisan RM80. Ni zaman-zaman pergi Melangan duk sibuk nak cari trip airport kan, tak dapat airport, dapat Kota Warisan RM80 pun jadi. Lepas tu masuklah airport kan, RM80. Lepas tu dapat pergi Seremban RM120 kan, lazat tu. Uber dulu fare dia kalau jauh-jauh memang cak ayam sikit lah Uber. Uber dia jadi macam cak ayam sikit. So kalau macam Grab, dia dekat pun okey, boleh tahan, tapi dia tak ada insentif lah, kurang sikit lah. Dia just ada insentif untuk yang main hourly guarantee. So mana yang lama-lama memang tahulah benda ni. Okay, hourly guarantee, main berapa jam, dia dapat lah dia punya ni. Aku dulu tak merasa benda tu. Aku memang nak apa kata yang main hourly guarantee tu, dia kena sapu semua job mana masuk dia kena ambil lah, dan dapat insentif kan. Kalau dia tak sapu job, dia tak dapat insentif lah. Sebab tu dia orang job RM5 pun dia orang layan kan. Orang tu lambat pun dia layan. Dulu mana ada cancel no show, mana ada babe. Sekarang pun ada. Dulu Uber punya no show RM5 babe. RM5. Tapi walaupun RM5, still Uber ada ambil 20 ataupun 25% lah, ikut orang lah. Mana yang dah berlama 20, mana yang baru 25%. So kau akan dapat, ada yang dapat RM4 ataupun RM3.75 lah. So sekarang ni macam yang kita Grab ni, apa kata, untung sikit lah. Tak adalah untung sikit ke, sebab kita cancel RM3 tu, RM3 tu memang dapat kat kita. Grab tak ambil apa pun. Sebab tu kau kata untung kan. Kan. So aku dulu Uber, ada orang sampai tak dah sebanyak sangat dia punya cancellation fee tu, dia sampai tak naik Uber tu, sanggup dia order Grab. Sebab Grab masa tu tak ada cancellation fee. Okay, bayar yuran pembatalan tak ada kan. Kalau sebab tu Grab, kalau orang tu lambat ke apa ke, dia naik minyak sikit. Sebab tu. Tapi itulah sekarang baru ada kan. Sekarang kalau ada pun RM3. Jauh bebel cerita pasal fare ni. Ni cerita peperangan lah, peperangan tambang antara Uber dengan Grab, sehinggalah Uber belah dan Grab dah ni Uber. Sebab tu kalau kau tengok apps Uber pun sekarang dah lebih kurang macam Uber. Lepas tu ada auto accept ni daripada Uber auto accept. Tapi Uber dulu auto accept untuk passenger yang rating dia tinggi, baru dia bagi auto accept. Maksudnya rating rendah-rendah ni tak dapat auto accept lah. So tu je lah yang Grab ambil lah kan, auto accept. Lepas tu apa lagi, dia punya interface tu dah cantik sikit kan. Okay, balik pada cerita apa kata tambang untuk syarikat-syarikat e-hailing lain ni. Okay, company dah buang harga ni kan, company dah buang harga. Tapi buang harga tu memang apa kata, macam aku cakap tadi, dia kerat leher kepada pemandu. Murah tu memang murah sangat, sebab dia tak ada top up apa-apa. Kalau harga dia tu RM20, itulah dia RM20, tak ada top up, tak ada apa. Kan. Okay, bila bercerita pula pasal ni lah AirAsia ni. Okay, dia ambil daripada Daxi. So harga dia punya algoritma mestilah daripada apa kata Daxi punya aplikasi kan. Okay, harga dia memang orang kata murah sikit lah kan, daripada Grab, daripada MyCar. So daripada sudut kita yang ada Grab ni kan, ni aku nak bagi tahu korang ni, harga daripada sudut kita yang ada Grab ni, kita akan cakap apa ni murah ni, apa benda semua bagai sebab harga Grab dengan MyCar lebih kurang, tengok tempat lah. Okay, lebih kurang. Tapi dari sudut kita yang ada Grab ni, kita rasa murah babe. Tapi daripada sudut orang yang dah kena ban dengan Grab
kan. Lepas tu dia layan pun Mycar, Daxi, EasyCab, banyak app lah layan. Bagi dia orang tambang tu apa orang kata boleh cari makan lah kan. Janji apa orang kata boleh lah dapat tu, tak kisahlah, janji boleh lepas isi minyak apa, makan ke, beli pampers anak, beli susu anak dah. Okay. Sebab tu aku cakap apa orang kata nak banding harga tu, tengok juga memang apa orang kata bila kita cakap dari sudut macam tu, memang nampak macam kita ni, oh kau ada Grab sebab tu kau action kan. Apa tu daripada sudut orang yang dah tak ada Grab, dah kena ban ke, ataupun memang tak suka Grab, dah macam tulak pandang dia kau ni, benda semua. So aku minta, sebab tu aku cakap minta kita punya Menteri Pengangkutan Apart tengok benda ni kan. Sebab jangan disebabkan keadaan pemandu-pemandu yang aku cakap tadi lah, yang mana kena ban dengan Grab ke, ataupun mana yang bawa Grab dia tak bawa ni, apa orang kata tak menyebabkan seseorang pemandu tu apa kata teraniaya. Itu ayat yang aku cari. Teraniaya. Jangan pun kata buang harga murah-murah sangat kan. Mentang-mentang orang tu dah apa kata dah tak layan Grab. Contohlah dia ada AirAsia ride, dia ada Grab kan. Nampak AirAsia ride tu harga murah sangat, mungkin dia tolak je kan. Tapi orang yang ada AirAsia ride je, walaupun ambil, bagi aku dia dah teraniaya bagi akulah. Memang orang kata orang kata pula, memang dah ada undang-undang kata e-hailing tak ada harga shilling, tapi aku minta sangat supaya dikaji semula undang-undang ni kan. Sebab aku tak tahu high fare Daxi semua bergerak macam mana kan. Macam Mycar dengan Grab kau dah boleh baca dah lebih kurang kan. Tapi Daxi ni, mungkin Daxi ni sebab dia bila AirAsia naik pula, bila AirAsia ambil dia apa orang kata pandangan pemandu lah terutamanya, pandangan pemandu terhadap apps ni atau terhadap aplikasi ni dah lain kan. Kita orang minta maaf cakap, kita orang memang tak nampak Daxi dah sebenarnya. Kita orang nampak AirAsia kan, kita nampak Tony Fernandez. Mungkin ya kita faham, mungkin dia tak bagi insentif, mungkin sebab yelah AirAsia pun yelah boleh katakan dah mana sepanjang 2 tahun ni mana ada terbang mana-mana babe. Kan. So Tony Fernandez pun buat benda ni sebab nak kembangkan bisnes dia. Dia nak tolong kan dia punya kru-kru benda semua kan, anak-anak buah dia untuk buat e-hailing. So itulah dia. Dari segi benda-benda ni, itulah ada orang tu dia, walaupun dia dah tak ada Grab, dia ambil tu, aku cakap tak nak menganiaya pemandu lah kalau boleh kan. Minta sangat kalau kata Wee Ka Siong ke mana-mana lah. Sebab aku tengok benda ni dah lama benda ni. Tak kisah company e-hailing mana-mana, memang kalau buang harga tu memang dia akan cut throat kat pemandu. Dia Uber je yang memang cut throat diri dia sendiri, Uber je kan. Tapi company e-hailing lain semua pemandu kan. Grab ada okey sikit lah, bagi insentif semua kan. Company e-hailing lain ni dia nak tarik orang tapi dia buang harga, tapi dia tak bagi insentif. So minta ada apa kata satu badan ataupun ya Kementerian Pengangkutan lah kena monitor lah benda ni supaya tidak berlaku penindasan terhadap driver. Macam aku cakap tadi lah, mentang-mentang orang tu tak ada Grab, dia layan je AirAsia, dia layan je Mycar ke EasyCab ke apa, dia layan dia dah layan je tu, mentang-mentang dia layan je, kau anggap sebenarnya dia okey, walaupun sebenarnya dia tak. Dia layan benda tu sebab nak meneruskan hidup je. So minta lah minta so nanti adalah komen tak tiba syukur lah benda, ya Allah Akbar. Tu aku cakap, jangan tindas orang tu je, jangan tindas orang kalau boleh. Macam aku cakap tadi lah, kalau orang tu tak ada Grab mungkin lah
Dia akan ambil. Tapi kita yang tengok ni, tak boleh ni macam ni kan. So tu macam aku cakap, ulang lagi ni. Monty minta tolong apa orang kata, kaji balik benda ni dari segi harga ni. Ada apa orang kata, harga ceiling ke kan, supaya tak murah sangat. Kesian babe. Aku sebenarnya memang aku kesian dekat orang yang mana tak ada Grab sebenarnya. Sebab Grab harga dia kita tahu boleh tahan, lepas tu kena disentif. Maksud aku yang memang layan e-hailing lain ni, kesian babe. So dah macam, bagi aku dah macam berlaku sedikit penindasan lah kan. Memang dia tarik, kita nampak dia punya komisen rendah kan, 15%, 10%, 5% pun ada musim-musim PKP ni. Tapi kau janganlah apa kata, komisen tu turun dengan harga pun kau buang. Harga kau buang macam pergi balik sama dengan je kan. So ni sesuatu yang boleh difikirkan bersama lah. So tu je lah. Bebel macam ni pun dekat 20 minit. So tu je. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.